rejim Zionis jadikan hospital Al-Shifa pusat tahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Selepas serangan ke atas Hospital Al-Shifa di Gaza, rejim Zionis telah menukar kompleks perubatan itu menjadi barak tentera dan pusat tahanan. Kira-kira 10,000 orang terperangkap dan menjadi tebusan selepas tentera Zionis mengepung bangunan berkenaan dan tidak membenarkan sebarang pemindahan dari hospital tersebut. Jurucakap Hospital Ashraf Al-Qidra berkata sesiapa sahaja yang cuba meninggalkan bangunan berkenaan akan ditembak. Pemantau asasi manusia Euromed pula memaklumkan tentera Israel merupakan satu-satunya pihak yang mengawal kompleks perubatan Al-Shifa ketika ini. Tiada pihak ketiga atau organisasi antarabangsa lain dibenarkan masuk ke dalam hospital. Ia membangkitkan kebimbangan bahawa rejim itu mungkin mencipta naratif untuk memburukkan lagi keadaan. Pesakit, orang yang dipindahkan dan kaki tangan penjagaan kesihatan juga dikhawatiri berdepan dengan pelbagai bentuk penderaan. Usaha memindahkan pesakit di Hospital Al-Shifa di Gaza amat terhad. Perkara itu diakui Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB disebabkan kekangan keselamatan dan logistik. Antara kekangan dan halangan dihadapi ialah kekurangan bahan api bagi membolehkan pergerakan ambulans selain jumlah ambulan juga tidak mencukupi. Tambah merumitkan keadaan, aspek komunikasi dengan pihak hospital terputus hampir setiap masa. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, sehingga kini masih terdapat kira-kira 600 pesakit termasuk 27 dalam keadaan kritikal selain 36 bayi baru lahir di Hospital Al-Shifa. WHO kini bekerjasama dengan kerajaan Mesir dalam merancang dan mewujudkan sistem pengelasan, penstabilan dan pemindahan perubatan yang komprehensif. Pemindahan pertama pesakit dari Gaza ke hospital di luar Mesir dilakukan pada Rabu lalu apabila 27 pesakit kanser diterbangkan ke Turki dari Al-Arish. Sementara itu, Hospital Indonesia di Gaza telah ditutup sepenuhnya. Ini sekaligus menyebabkan 45 pesakit yang memerlukan pembedahan segera terpaksa ditinggalkan di ruang menyambut tetamu. Perkara itu disahkan Ketua Hospital Atif Al-Kahlut. Selain masalah bekalan elektrik, hospital berkenaan juga tidak mempunyai ruang untuk menempatkan puluhan mangsa tercedera. Keadaan kritikal di fasiliti kesihatan itu juga menyebabkan doktor terpaksa merawat pesakit yang tercedera dengan bantuan cahaya daripada telefon pintar. Di sebalik kekejaman konflik berlanjutan, rakyat Palestin yang beragama Islam tetap menunaikan kewajipan sebagai umat Islam. Mereka keluar beramai-ramai bagi mengerjakan solat Jumaat di Baitul Maqdis Timur, berhampiran pekarangan Masjid Al-Aqsa. Namun sejak perang tercetus 7 Oktober lalu, rejim Zionis telah mengawal ketat pekarangan masjid tersebut. Tentera haram itu menghadkan akses ke pekarangan Masjid Al-Aqsa kepada individu yang berumur 50 tahun ke atas sahaja. Agensi berita AFP dikritik Senat Perancis kerana dasar editorial media itu terhadap serangan udara Israel ke atas Semenanjung Gaza yang dianggap pro-Palestin. Ketua Pegawai Eksekutifnya Fabrice Price tampil memberi keterangan dan menolak kritikan terhadap AFP yang dikatakan bersikap berat sebelah. Perkara itu dikatakan berpunca dari dasar editorial AFP yang tidak menggunakan perkataan pengganas terhadap pejuang Hamas. Price memaklumkan ia adalah dasar yang telah digunakan sejak 20 tahun lalu dan terpakai kepada semua pergerakan tanpa pengecualian. Ces accusations sont folles et ne sont pas que des propos de plateau de télévision, puisqu'un élu de la République, un député, les a reprises à son compte. Les accusations sont parfois outrancières, mais vous avez raison, Monsieur le Président, le débat sur la couverture du conflit, lui, est tout ce qu'il y a de plus légitime et attendu. Senator dan ahli Parlimen sayap kanan Perancis dikatakan sering mengkritik AFP mengenai liputannya sejak 7 Oktober lalu.
Isu kemanusiaan di Palestin terus menjadi tumpuan utama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap kali berucap pada pentas mesyuarat pemimpin ekonomi APEC menerusi dialog tidak rasmi pemimpin APEC yang dipengerusikan sendiri Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Datuk Seri Anwar menegaskan apa yang berlaku di Gaza jelas menyalahkan kegilaan menidakkan tanggungjawab moral. Tambah Perdana Menteri, tindakan rejim Zionis membolehkan kemusnahan besar-besaran dan mengakibatkan bencana. Dialog berkenaan turut disertai hampir pemimpin 21 anggota ekonomi APEC. Datuk Seri Anwar telah membawa isu Palestin di beberapa program termasuk ketika menyampaikan syarana umum di Universiti California. Jelas beliau, krisis kemanusiaan di Gaza bukan sahaja menjejaskan Palestin atau Asia Barat tetapi meninggalkan kesan pada hubungan global untuk beberapa tahun akan datang. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menegaskan Perdana Menteri tidak pernah mengkategorikan Hamas sebagai sebuah organisasi pengganas. Saya ikut dan teliti kenyataan dan ucapan Perdana Menteri sama ada di Parlimen, di OIC ataupun di APEC, termasuk di Berkeley. Ya. Tidak pernah sekalipun beliau bukan hanya membayangkan, beliau tidak menyebut mahupun membayangkan seolah-olah Hamas itu satu organisasi bersifat teroris. Beliau mengulas kenyataan Concerned Lawyers for Justice CLJ mendakwa Perdana Menteri telah menyindir Hamas sebuah organisasi pengganas. Justru Fahmi mahu CLJ perbetulkan kenyataan berkenaan. Perkembangan usaha menyelamat mangsa runtuhan terowongan lebuh raya di India. Pasukan penyelamat terus melakukan kerja menggerudi membawikkan kira-kira 1/3 daripada laluan ke dalam terowong berkenaan. Ia sebagai usaha bagi membawa keluar 40 pekerja yang terperangkap sejak Ahad lalu. Kerja menggerudi kini berjaya menembusi kira-kira 21 meter ke dalam terowong. Namun mereka perlu melalui jarak keseluruhan hampir 60 meter sebelum boleh menemui semua mangsa. Kesemua mangsa yang masih terperangkap disahkan berada dalam keadaan baik. और उस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. Sehingga kini pihak berkuasa tidak menyatakan punca terowong itu runtuh, namun kawasan terbabit sememangnya terdedah kepada tanah runtuh, gempa bumi dan banjir. Seorang wartawan foto bagi akhbar El Heraldo de Juarez ditemukan mati di dalam kenderaannya di bandar Ciudad Juarez pada Khamis. Ismail Villagomez ditemukan mati dengan kesan tembakan ketika melakukan kerja sampingannya sebagai pemandu khidmat pengangkutan. Pembunuhan itu dikatakan mungkin mempunyai kaitan dengan tugasnya sebagai wartawan. El Heraldo de Juarez turut memetik kenyataan pendakwa negeri bahawa pihak pendakwaan akan menyiasat semua kemungkinan motif pembunuhan. 3 individu yang dipercayai suspek telah ditahan pada petang Khamis dan sedang disoal siasat. Sementara itu, Jawatan Kuasa Perlindungan Wartawan menyeru pihak berkuasa Mexico menerusi hantaran di platform X untuk melakukan siasatan segera berhubung kes itu. Penunjuk perasaan di Madrid bertempur dengan polis pada Khamis selepas Sosialis Spanyol mencapai perjanjian dengan Parti Pemisah Katalan untuk mendapatkan sokongan kerajaan. Ia termasuk pengampunan bagi mereka yang terlibat dengan bidaan kemerdekaan Catalonia pada 2017. Parlimen Spanyol telah mengundi untuk melantik Pedro Sanchez sebagai Perdana Menteri untuk satu penggal lagi pada Khamis dan menamatkan kebuntuan yang berlarutan selepas Pilihan Raya Umum tidak muktamad pada Julai. Parti Pekerja Sosialis Spanyol PSOE pimpinan Sanchez mencapai perjanjian berasingan dengan beberapa parti serantau untuk mendapatkan sokongan mereka. Ini termasuk rang undang-undang pengampunan yang dipertikai didaftarkan di Parlimen pada 13 November lalu.
Ia telah menimbulkan kemarahan ramai orang dan mencetuskan bantahan di seluruh negara. Amerika Syarikat dan Filipina menandatangani perjanjian mengenai nuklear yang akan membolehkan Washington mengeksport teknologi dan bahan itu ke Manila. Perjanjian tersebut ditandatangani di luar sidang kemuncak pemimpin ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco yang turut dihadiri Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken. Melalui perjanjian itu, ia akan membolehkan penerokaan penggunaan tenaga nuklear untuk menyah karbon dan meningkatkan kebebasan tenaga. Rundingan mengenainya telah bermula sejak November tahun lalu. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata pihaknya melihat tenaga nuklear menjadi sebahagian daripada dasar campuran tenaga Filipina menjelang 2032. Kelulusan Kongres Amerika Syarikat diperlukan untuk perjanjian itu yang akan membolehkan pemindahan bahan, peralatan dan maklumat nuklear secara aman dengan mematuhi keperluan pengawalan. Bank Dunia meluluskan pinjaman sebanyak $500 juta Amerika untuk membantu Filipina mengendalikan bencana dan ancaman iklim negara itu. Pinjaman itu akan memberi tumpuan khusus kepada usaha melindungi sekolah, kemudahan kesihatan dan penempatan penduduk. Pemberi pinjaman pelbagai hala itu berkata bantuan kredit itu disediakan supaya kerajaan boleh menggunakan segera pinjaman itu apabila bencana alam atau krisis kesihatan berlaku. Kira-kira 60% daripada jumlah keluasan tanah negara itu dan 74% rakyat Filipina terdedah kepada pelbagai bahaya seperti taufan dan tanah runtuh. Pengarah wilayah Bank Dunia bagi Brunei, Malaysia, Filipina dan Thailand, Nediame Diop berkata manfaat sebenar sokongan tersebut adalah keupayanya untuk menyampaikan perkhidmatan penting dengan pantas kepada golongan yang paling terjejas dengan bencana atau peristiwa iklim. Sukan permotoran, Malaysia mempertaruhkan 5 pelumba-sangan FIM Mini GP Seri Malaysia untuk keperlumbaan akhir FIM Mini GP Seri Dunia di Valencia, Spanyol minggu depan. Pengurus pasukan ZK Racing Zulfahmi Khairuddin berkata kelima-lima mereka diberikan kepercayaan atas pengalaman yang dimiliki untuk bersaing di kejohanan dunia. Jadi saya lihat tahun lepas kita menduduki kedudukan keempat overall dan tahun ini adalah tahun yang berbeza, so competitors yang berbeza, so kita betul-betul kena lihat daripada segala sudut ke mana kita perlu perbaiki daripada tahun lepas dan kita dah identify dan saya percaya semua pelumba dah bersedia dengan persiapan yang kita buat. Aksi kelayakan Euro 2024, sentuhan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih berbisa apabila berupaya membantu pasukannya meraih kemenangan 2-0 menewaskan Liechtenstein 2-0 dalam sangan kumpulan G awal pagi tadi. Berita Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, tekad persekutuan, penuhi harapan. Assalamualaikum.